Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Uh, Teaching video kali ini kita akan bincangkan beberapa contoh yang melibatkan power series. So seperti mana yang kita ketahui sebelum ini, dalam power series ini berikut adalah bentuk power series ya. So saya ingatkan kembali, power series tu bentuk dia ada X, dia ada N. So ini bentuk umum lah ya. Jadi dalam power series ini kita akan fokus bagaimana kita nak mendapatkan R, iaitu radius of convergence, dan juga I, interval of convergence. R tu okey, tetapi I tu kita kena justifikan dia punya endpoint dia ya. So kita akan lihatlah dari sini. Okey. Pertama sekali kita akan menggunakan, untuk mendapatkan R, kita akan apply the ratio test dulu ya, ratio test. Jadi kita kena buat yang inilah. So an ini is given lah, given, kita salin balik je lah. X kuasa n over n plus 1, salin balik yang ni, take the positive part. Lepas tu ini ada an plus 1, an plus 1 yang ni, dan kita akan dan kita akan apply the ratio test yang ni ya. So ini adalah ratio test dia. Kita letak set up limit dekat sini, n approaches to infinity. So kita ada modulus an plus 1 over an. Yang ni kamu buat lah ya, kita masing-masing kena buat. So kita akan manipulate yang bahagian ini. Kita yang mana boleh simplifykan, kita simplifykan, yang mana boleh kita cancelkan, kita cancelkan, dan akhirnya kita akan dapat yang ini. Last kali kita akan dapat yang ini, di mana kalau kamu betul cancelkan dia, kita akan dapati yang bahagian ini bahagian ini tinggal X sahaja. So jadi bila tinggal X sahaja, saya keluarkan siap-siap yang modulus X tu, saya keluarkan daripada limit ini, saya keluarkan. So saya tinggal X saja lah kat sini, dan jangan lupa ada modulus ya, modulus. So yang berbaki di dalam ini tinggal N, dalam sebutan N tu. So maknanya tinggal ini sahajalah, tinggal bahagian ini sahaja, di mana yang bahagian ini dah saya simplifykan, tinggal X, saya keluarkan dia, dan bahagian ini akan saya selesaikan. So saya akan masukkan limit ini ke dalam. So kalau kita perhatikan, bila kita masukkan limit ini ke dalam, dia akan end up dengan apa? Dia akan end up dengan yang ini kan, dia akan end up dengan infinity ya, dia akan end up dengan infinity. Dia akan end up dengan infinity over infinity kan, kalau kita masukkan limit ini. Jadi ini adalah undeterminate form, di mana kita boleh apply the L'Hopital. So saya buat kat sini apply L'Hopital. Jadi bila kita apply L'Hopital, kita dapat hasil berapa? 1 kan. So 1 lah kat sini. Jadi modulus X darab 1, kita dapat modulus X. So yang inilah, ini adalah modulus X dia, yang ni. So jadi bila ini adalah our answer lah, jawapan kita kan. So kita tak dapat kosong, kita tak dapat infinity kan, kita dapat suatu answer kat sini. Jadi oleh sebab dia adalah convergent, maka the ratio test is convergent. Jadi kita kena letak less than 1. Maka kita lihatlah dekat sini. Dekat sini kita boleh simplify lagi tak? Ada tak apa-apa skalar dekat sini ataupun coefficient dekat sini yang boleh kita pindahkan ke sebelah kanan? Tak ada kan? So maknanya dia akan stick on this. Jadi daripada sini maka kita boleh determine what is R. R is equal to 1. Dia accordingly ikut yang ini. Boleh ya? So R dah selesai. Now kita nak justifikan what is I, iaitu interval. So jadi untuk dapatkan interval, kita akan manipulate yang ini. Yang ni modulus X less than 1, kita kembangkan dia, expand this one, dan kita akan dapat yang ini. Yang ni yang ini. Now our job is to identify 1 dan juga negatif 1 ni, dia converge ke ataupun diverge. That is our task. Jadi apa yang perlu kita buat adalah we need to substitute. Kita masukkan dia yang ini. Okay, so saya mulakan dengan minus 1 dulu ya. Ini when X equal to minus 1, kita akan masukkan ini ke dalam sini.
ke dalam sini So maknanya yang ini X ni, masukkan minus 1 dekat sini, tengok apa cerita. So jadi apabila kita masukkan minus 1 tu dekat sini, maka kita dapat yang ni lah, nampak kan? Jangan lupa ya, yang ada yang dekat luar ni, minus 1 power of n, jangan tak ambil. Kena pertimbangkan semua sekali. Semua sekali kena ambil. Semua sekali kena ambil. So jadi kita ada minus 1 power of n, lepas tu nampak tak minus 1 kat sini, ini sebenarnya yang asal tu adalah x kan. So kita gantikan dengan negatif 1 ikut x ni lah. Jadi daripada sini kita akan permudahkan. Saya dah buat sikit pengiraan dekat sini, kamu boleh lihat yang ni di mana yang ini hasil darab ini dengan yang kawan ni akan dapat 1 sebenarnya. Kamu boleh lihat ya. So dan akhirnya apabila kita selesaikan bahagian ini, kita akan dapat jawapan the summation of 1 over n plus 1. Now, bila sampai sini, kita kena tanya pada diri kita, kita nak pakai test apa. So terpulang pada kita semua, kita nak pakai apa. Jadi saya rasa the appropriate test adalah by using the integral test. So kalau kamu rasa kamu nak guna comparison test, go ahead, tengok, mungkin kita boleh dapat jawapan lah kot. Tapi saya tak cubalah, kamu boleh cuba. So jadi kalau kita menggunakan integral test, jangan lupa integral test tu dia ada beberapa benda ya. So jadi kamu lihat beberapa syarat integral tu. Jadi yang paling penting sekali, cuba lihat kat sini integral test ni. So jadi integral test ni bila kita cuba, kita dapati dia menghasilkan jawapan infinity, maka dia adalah diverge. Jadi bila diverge, maknanya dia adalah open bracket lah, open bracket. Okey, ini kita gunakan integral test apabila kita masukkan x sama dengan negatif 1. Kita mengikut kesesuaiannya. Untuk kali ini adalah integral test yang paling sesuai. Okey, apabila kita masukkan x sama dengan 1 pula, yang ini, see what happen. Apabila kita masukkan x sama dengan 1, jadi kita dapat yang ini. Dapat yang ini. So, kita masukkan ini ke dalam asal ya. So, apabila kita dapat yang ini, jadi kita dapat 1 per n plus 1. Jangan lupa kat luar ni ada minus 1 kan? Kekalkan minus 1 ini. Kita boleh simplify lagi tak? Dah tak boleh kan? Bila tak boleh, now it comes to our judgment, what test should be used. So, jadi kalau lihat kepada series ini, kita akan menggunakan alternating test. Faham kan kenapa kita guna alternating test? Sebab bentuk alternating ini, dia sentiasa ada yang minus 1 dekat luar ni. So, macam ni. So, kita tak boleh pakai sebarangan test sebab dekat sini memang confirm kita ada minus 1 dekat sini kan. Jadi, kita pun guna alternating test. So, just make it short. Alternating test ini kita kena tunjukkan apa? Kena pastikan f prime dia is less than 0, iaitu f prime dia negatif dan juga limit dia sama dengan kosong. Betul tak? Dapat tak dua-dua syarat ini? Kalau dapat, maka dia converge. Itu je. Jadi kena tunjukkan ya, kena tunjukkan first of all, kena tunjukkan f prime dia iaitu dy dx, yang inilah. Tunjukkan dy dx, kamu tunjukkan, maka okey betul dia dapat less than 0, negatif pasal dia kena decrease ya. Dia kena decrease. Lepas tu untuk limit pula, limit kita pun masukkan limit dia dan juga betul kita dapat limit dia is equal to 0. Maka oleh sebab dia decrease dan dia dapat kosong, maka dia converge. Maka oleh sebab dia converge, dia akan jadi close bracket. Jadi hasil akhirnya adalah yang ini ya, minus 1 and 1. So satu open, satu close. Okey, boleh ya? Now, kita pergi kepada contoh kita yang kedua. Yang kedua ni saya tak buat complete. Iaitu maksud dia tak complete tu maksud dia yang R tu saya tak tunjukkan. Ini kamu buat sendirilah. Yang R ni bermaksud
kamu kena guna yang ratio test tu. Ingat ya, limit, lepas tu an plus 1 over an. Buat itu. Yang itu tugas kamu buatkan. Cuma saya bagi jawapan. Solution dia, last kali R adalah 1. Ya, R adalah 1. Pastikan ini kita peroleh. Ya. Yang ini kamu cuba. Saya nak highlightkan apabila kita substitute dua-dua nilai ni. Yang ini. Okey, yang ini. Okey, yang pertama sekali, when x equal to 1, kita akan substitutekan x ni, x sama 1 ni ke dalam order the given question. Ini, x ni gantikan ke dalam sini. Yang ni, ini gantikan ke dalam sini. Iaitu gantikan yang ini. Yang ini, yang x ni. Yang saya tandakan ni. Yang x ni. Jadi apabila kita masukkan, kita dapat bentuk yang ini. Kita dapat the summation of square root of n. Jadi dalam kes ini saya hanya menggunakan TOD saja, test of divergence ataupun test for divergence. Ya, dan saya dapat test of divergence ni saya dapat infinity, which is not equal to 0. Jadi maka saya dapat tunjukkan by using the TOD dia adalah diverge. Maka bila diverge, kita tahu kan bila diverge ni dia adalah open bracket. Open bracket. Okey, settle satu part, settle yang x equal to 1. Bagaimana pula dengan x equal to minus 1? Bila kita masukkan, maka kita dapat bentuk yang ini. Bentuk yang ini jangan lupa dia adalah alternating test sebab dia ada minus 1 ini. Ya, dia ada minus 1 ini. Jadi by using the alternating test seperti biasa kena buat dy over dx untuk ensure dia decrease. Ya. Dia decrease ke? Dia tak decrease kan? Dia increase kan? Okay guys, dia increase. So dekat sini pun dah fail dah. Yang ni pun dah fail dah. Yang ini macam mana kalau kita letakkan limit dia? Kita dapat limit, kita dapat infinity kan, tak dapat kosong. Okey, dua-dua habis. Okey. Dia tak semestinya kedua-dua ni perlu tak dipatuhi ya. So maksud dia salah satu ni kalau dia tak fulfill dah kira settle dah. Dah kira diverge dah. Ini saya saja tunjuklah ya. Kita cuba tunjuk dia punya decreasing or increasing, kita dapat increasing. Lepas tu kita set for limit, kita tak dapat pula kosong. Jadi maknanya dia confirm lah dia adalah diverge. Therefore, our answer is kedua-dua belah ini adalah open bracket. Okay. Okay, we go to our next question. Again, saya tak tunjukkan ratio test tu. This is the question. Ini adalah soalan dia. Dan kamu buat sedikit pengiraan dekat sini. Buat ratio test tu. Dan saya bagi jawapan the R, the radius of convergence adalah 1/4. Yang ni ya. Okay, now. Kita ada our task. Our next task adalah to determine dia punya endpoint dia. Iaitu 1/4 dengan minus 1/4. So, kita kena masuk ya. Masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ini seperti biasa ke dalam sini. Ini pun ke dalam sini. Ni, nilai X ni. Yang saya tandakan tu. Masukkan 1/4 dekat situ. Masukkan minus 1/4 dekat situ. Jadi, yang ini kamu kena hati-hati ya. Bila kita substitutekan X tu, hati-hati sikit sebab dia melibatkan indeks, dia melibatkan macam-macam lah. Kita boleh melakukan kesilapan dekat sini. Mungkin lah. So, just be careful. So, saya tunjukkan contoh ini. Nampak macam rumit, sebenarnya tidak. Jadi, untuk yang ini, kamu boleh lihat ni, saya lalukan video ini, penyelesaian ini. Dekat bahagian ini, dekat sini, apabila kita substitute X equal to 1/4, it would end up dengan yang ini. Yang ni, kita dapat hasil minus 1/power of n. Jadi, dekat bentuk ini adalah bentuk alternating. Maka kita gunalah alternating test. Tunjukkanlah. Ini saya tak tunjukkan. Kamu
kamu carilah. So tunjukkan dia decrease ke, dia increase ke. Lepas tu check dia punya limit dia dapat tak kosong. Jadi saya terus bagi jawapan sebenarnya kita tak dapat. So bahagian sini sebenarnya adalah kita peroleh jawapan dia sebagai diverge. Diverge ya. Okey, yang ini adalah apabila x sama dengan 1/4, bila kita masukkan x equal to minus 1/4, kita hati-hati kat sini. Kita dapat jawapan apa lah sekali? Dapat jawapan sini sampai sini. So ini is always positive ya. So kita dapat summation of n. So dalam kes ini dalam kes ini kita gunakan TOD sahaja. Kita gunakan TOD ya. Bila pakai TOD kita tak dapat kita dapat jawapan infinity ya, which is the limit is not equal to 0. So jadi dia telah mengesahkan by using the TOD the given series is diverge. Jadi dalam kes ini kedua-dua nilai kita dapat diverge, maka kedua-dua bahagian ini adalah open bracket. Okay guys, so kita pergi kepada soalan terakhir. Contoh yang terakhir, ini soalan dia. Okay, kita ada summation of x power of n over n times 3 power of n. So macam ni. Jadi dalam kes ini kita akan dapati R dia adalah 3. Mohon cuba pastikan dapat yang ini. Dan dia punya interval dia ya, ada dua nilai yang akan kita uji, iaitu minus 3 and 3. Jadi kita substitutekan ini. Dia punya prosedur sama je ya, structure dia sama je. Masukkan sini, masukkan sini. Nilai x ya, bukan nilai n, jangan salah tu. Masukkan dia dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Ya. Yang bahagian pertama ni, bila kita masukkan minus 3, kita dapat bentuk yang ini tau. Yang ini. Jadi bentuk ini, nampak kan ada negatif kat luar ni, maka dia adalah alternating series. Maka gunalah alternating test tu. Jadi kita akan dapat jawapan ini ya. Bila kita cuba dia punya derivatif, dia menghasilkan nilai negatif, iaitu decrease. Dan bila kita set up limit, kita akan dapat kosong. Maka dia adalah converge. Okay. Sebaliknya, apabila kita masukkan another x value, iaitu x equal to 3, bila kita masukkan, maka kita dapat 1 over n. Ya, 1 over n ya. So 1 over n ini kita boleh guna ini adalah harmonic series ya. So mungkin some of you nak guna apa? Nak guna p test, nak guna integral test, boleh. Ya, saya buat catatan sini. Kalau nak pakai p-test ini, nak pakai p-test for series ataupun nak pakai integral test, pun boleh. Mana-mana satulah. So yang paling mudah adalah dia adalah harmonic series kan, which is always diverge. Itu paling mudah sekali. So jadi kesimpulan dia kita boleh katakan satu bahagian adalah converge, satu lagi bahagian adalah diverge. Jadi akhirnya jawapan untuk interval of convergence adalah seperti berikut. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. So hope you enjoy the video. See you in the next video.